Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hafizah binti Muhammad Yusof, nombor pelajar 051095. Di sini saya akan menerangkan bagaimana saya menterjemah teks untuk tugasan ini. Sebelum menterjemah, semestinya saya akan membaca keseluruhan teks. Untuk pembacaan yang pertama, saya tidak dapat memahami isi kandungan teks tersebut. Untuk mengetahuinya, saya menterjemah teks sumber kepada bahasa Melayu dengan menggunakan Google Translate. Walaupun susunan kata hasil terjemahan tersebut kurang tepat, sedikit sebanyak yang membantu saya untuk memahami kandungan teks. Kemudian, berdasarkan hasil terjemahan bahasa Melayu, saya mengeluarkan istilah atau perkataan baru yang sebelum ini saya tidak tahu. Kemudian, saya mencari artikel lain berkenaan tajuk yang sama dengan tugasan ini bagi memastikan istilah atau perkataan tersebut memang digunakan dalam teks bahasa sasaran. Contohnya, saya merujuk artikel dari laman web berita harian dan lain-lain lagi. Seterusnya, saya akan memadankan perkataan-perkataan tersebut dengan perkataan di dalam teks sumber. Untuk memastikan ia betul atau tidak, saya terjemahkannya dengan menggunakan Google Translate dan merujuk Kamus Akhbar Bahasa Arab. Untuk menterjemah teks ini, saya perlu menyusun ayat atau frasa mengikut gaya bahasa teks sasaran iaitu bahasa Melayu. Sebagai contoh, saya ada menambah perkataan seperti datuk bagi merujuk gelaran seseorang. Selepas selesai menterjemah keseluruhan teks, saya akan menyemak berkali-kali supaya terjemahan yang dihasilkan dapat difahami dengan jelas. Jika ada sebarang ayat atau perkataan yang perlu dibaiki, saya akan memperbetulkannya. Selain itu, saya juga memberikan hasil terjemahan saya kepada rakan-rakan saya yang lain untuk disemak. Berikutan itu, saya dapat menambah baik hasil terjemahan saya. Berikut merupakan hasil terjemahan saya. Untuk tajuk, Al-Bursah Al-Maliziyah tusajil 121.913 million ringgit min safi al-arbah fi rubu' salis 2020. Terjemahannya ialah, Bursa Malaysia mencatat keuntungan bersih 121.93 juta ringgit pada suku ketiga 2020. Untuk perkataan Al-Bursah Al-Maliziyah, saya terjemahkan kepada Bursa Malaysia kerana perkataan ini menggunakan teknik Al-Iqtirad. Seterusnya, untuk 121.913 million ringgit, saya terjemahkan kepada RM 121.93 juta. Hal ini disebabkan ringgit di dalam bahasa teks sumber merujuk kepada ringgit Malaysia mengikut bahasa teks sasaran. Saya menggunakan RM kerana ia merupakan simbol bagi mata wang Malaysia. Untuk peringkat pertama, hasilnya ialah Kuala Lumpur 28 Oktober. Bursa Malaysia Berhad mencatatkan keuntungan bersih 121.93 juta ringgit pada suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2020 berbanding 47.1 juta ringgit pada suku yang sama tahun lepas, susulan prestasi pasaran sekuriti dan derivatif yang bertambah baik. Untuk perkataan Al-Bursah Al-Maliziyah di perenggan ini, saya menterjemahkan kepada Bursa Malaysia Berhad kerana ia merupakan nama bagi sebuah syarikat. Kenapa saya tidak menambah Berhad pada bahagian tajuk? Hal ini disebabkan umum rakyat Malaysia telah mengetahui bahawa ianya merupakan sebuah syarikat. Tambahan pula, untuk tajuk kita memerlukan ayat yang jelas dan padat. Seterusnya, saya menjumpai istilah Safi al-Arbah iaitu keuntungan bersih. Seterusnya, perkataan Al-Rubu' As-Salis yang membawa maksud suku ketiga. Ia merupakan teknik Al-Muhakkah. Kemudian, perkataan Suq Al-Awraq Al-Mushtaqat Al-Maliyah yang membawa maksud pasaran sekuriti dan derivatif. Berikut merupakan perenggan kedua. Hasilnya ialah, bagi pendapatan suku ketiga tahun semasa, ianya berjumlah 237.74 juta ringgit berbanding 122.67 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Di sini saya mempunyai perkataan Al-Iradat yang bermaksud pendapatan. Seterusnya perenggan ketiga.
Ketua Pegawai Eksekutif Bursa, Datuk Muhammad Omar Sif mengatakan dalam kenyataannya semalam bahawa Bursa mencapai prestasi kewangan yang luar biasa bagi tempoh 9 bulan tahun ini dan keadaan ini belum pernah terjadi. Keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti pertama 9 bulan ini adalah paling tinggi pernah direkodkan sejak disenaraikan pada tahun 2005. Untuk perangan ini, saya juga telah menjumpai perkataan atau istilah baru iaitu Ar-Rais atau Fizil Bursa yang bermaksud Ketua Pegawai Eksekutif Bursa. Terjemahan ini menggunakan teknik Al-Muhakkah. Seterusnya, perkataan adaan malian yang membawa maksud prestasi kewangan juga menggunakan teknik Al-Muhakkah. Selanjutnya, perkataan adu ad-darbiyah wa hasis al-aqliyah yang membawa maksud cukai dan faedah minoriti patami. Untuk perangan ini, saya juga ada menambah perkataan Datuk Perdana Muhammad Omar Sif. Bagi masyarakat Malaysia, ia merupakan satu gelaran yang perlu dihormati kerana ia adalah kurniaan daripada Sultan. Seterusnya, berikut merupakan perenggan keempat iaitu perenggan yang terakhir. Hasil terjemahannya ialah keuntungan bersih bagi tempoh 9 bulan tahun ini telah mencatat RM272.89 juta berbanding RM140.29 juta pada tahun 2019. Sementara itu, pendapatan pula mencapai RM568.27 juta berbanding RM373.15 juta pada tempoh yang sama tahun lalu. Secara keseluruhannya, saya menggunakan kaedah dinamik untuk menterjemah teks sumber ini. Hal ini disebabkan saya memilih untuk menyampaikan maklumat yang terkandung di dalam teks sumber dan gaya bahasa teks sasaran tanpa terikat susunan kata dari teks sumber. Justru saya membantu pembaca sasaran untuk memahami dengan jelas berkenaan kandungan dalam teks sumber. Selain itu, saya juga menggunakan teknik penambahan dan pengguguran dalam terjemahan ini. Sepanjang proses terjemahan ini, saya menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah, yang pertama sekali, sangat sukar untuk saya memahami teks sumber, tambahan pula ia berkenaan ekonomi. Seterusnya adalah, ada beberapa istilah yang sebelum ini tidak pernah jumpa dan tahu. Ianya lebih menyukarkan saya untuk memahami kandungan teks. Selain itu, walaupun telah diterjemahkan, saya masih tidak memahami 100% mengenai teks disebabkan tiada ilmu pengetahuan berkaitan ekonomi. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya telah mencari maksud istilah-istilah tersebut dengan menggunakan Google Translate, Reverso dan Kamus Akhbar Bahasa Arab. Selain itu, saya juga mencari artikel-artikel lain untuk mengetahui cara penggunaan istilah atau perkataan tadi. Sebagai seorang yang bukan daripada bidang ekonomi, saya perlu membuat sedikit pencarian bagi perkataan atau istilah yang masih tidak jelas. Berikut merupakan cadangan yang boleh kita ikut untuk menterjemah sesuatu teks. Yang pertama adalah, perlu mengetahui tema teks sumber, adakah ia berkaitan kesihatan, ekonomi, sukan maupun cerita dongeng. Ia penting supaya kita dapat bayangan yang pertama sebelum menterjemah teks. Yang kedua adalah, tidak lain tidak bukan, banyakkan membaca merupakan cadangan yang perlu diambil berat. Seperti kata pepatah, membaca jabatan ilmu. Jika tidak mempunyai ilmu pengetahuan, agak sukar bagi kita untuk menterjemah, lebih-lebih lagi berkaitan teks ilmiah. Yang ketiga, kita perlu bertanya kepada yang pakar. Sebagai contoh, jika terjemahan yang dilakukan mengenai kesihatan, ada baiknya hendaklah merujuk doktor atau yang berkenaan untuk memastikan penggunaan istilah adalah betul. Yang paling penting sekali, kita perlu merujuk kepada pakar bahasa kerana susunan ayat dan penggunaan kata yang bagus dapat menghasilkan terjemahan yang terbaik, sekaligus dapat menyebarkan ilmu dengan hanya menterjemah.